bersama bersama peserta, dan juga Kak Baiti merupakan salah seorang coach lah. Kita ada 9 orang coach, coach Madiana, coach Kak Eda, Kak Zuraida, coach Kak Fida Awesome, coach Dr. Pau, lepas tu Kak Baiti sendiri, lepas tu coach Syikil Rahman, lepas tu coach Saiful, lepas tu lagi coach Ustaz Aziz. Betul tak? Okay, ada 9 orang coach kesemuanya. Okey, lepas tu apa nama dia, dan Kak Baiti sendiri alhamdulillah sepanjang tempoh 9 hari itu kita participate, kita cuba mengubah gaya hidup kita supaya yang lebih baik, cara makan kita, cara masak kita, yang penting memang cara masak cara masak itu kita kurangkan penggunaan minyak, kurangkan penggunaan garam, kurang penggunaan, memang gula tu hampir-hampir tiada sepanjang tempoh 9 hari. Gula putih tu. Nasi pun pakai nasi yang terpilih, beras basmati. Kalau nasi biasa pakai sarung je. Memang jaga betul-betul lah 9 hari tu, ibaratnya berpantang lah kan. Macam pernah Kak Baiti sebut dalam grup, ibaratlah macam kita duduk hutan kan. Janganlah nak fikir sos lah, kicap lah, segala macam-macam masakan kita selama ni kan. Kita ambil yang simple-simple. Tapi betul, berkat daripada amalan hidup yang macam tu kan, Sinai ni, amalan hidup dalam program Sinai ni, memang kita kurang pakai gas kan, kurang masak-masak, banyak masak-masak rebus je, kurang pakai minyak, kurang membasuh juga. Ya, sebabnya barang-barang bahan yang kita masak tu bukannya jenis yang berminyak-minyak kan. Memang banyak masa, sebelum ni kita banyak masa terbuang dengan memasak, tapi masak sekarang sekejap je. Memang berkat daripada amalan pemakanan yang sihat, kita bukan sekadar dapat kesihatan, dapat juga penjimatan dekat bahagian barang-barang dapur kan, dan berkat masa kita tu tak terbuang lama, habis letih kita kat dapur je kan. Kita banyak masa untuk kita belajar, kita buat prospecting sebagainya. Okay, alhamdulillah. So just nak cerita kan kepada semua, rugi siapa yang tak masuk, rugi siapa yang tak join kita. Tapi insyaAllah nanti kita akan buka lagi, nanti kita akan bincanglah sama coachnya nak buka lagi pada bila kan program ni. Tapi memang sangat-sangat berjaya lah Kak Baiti merasakan program ni sangat-sangat berjaya, sebabnya partisipantnya ramai dan kita mendapat result yang bagus-bagus daripada para peserta. Macam Kak Baiti sendiri, Kak Baiti dapat penurunan sebanyak 6 kilo dan inci ras lebih kurang 7.5 inci. Alhamdulillah, sebabnya Kak Baiti pernah buat 2 kali clean dalam 2 kilo, dalam 2 kilo lebih saja kan. Tapi masa tu memang tak begitu jaga sangat, tak begitu ikut betul-betul panduan. Cuma hanya sekadar makan saja produk, Kak Baiti nak buat sorang dan juga membuatkan kita punya penurunan memerangsangkanlah. Okey, dan memang rata-rata banyak yang daripada peserta yang Kak Baiti recap tadi, Kak Baiti tengok daripada peserta yang hantar result mereka, yang tertinggi setakat ni 13 kilo. 13 kilo turun, masya-Allah. Subhanallah, memang terbaik sangat kan. Memang betapa satu result yang menakjubkan. Ini memang testimoni yang hebat. Siapakah dia, nanti akan datang, kita akan jemputlah si dia tu buat sharing ya. Tapi memang ini sebenarnya bila kita join program ini kan, kita sebagai FBO, salah satu kan dalam 5 langkah kejayaan ialah yang ketiga, kena guna produk dan dapatkan testimoni sendiri. So sebab itulah kita kena pakai produk Forever Living ini dan ikut program dia. Bukan hanya sekadar guna produk dan ikut program dia. Clean Nine ni memang bukan direka oleh Kak Baiti ya, bukan direka oleh coach 9 orang coach tu, bukan. Memang direka khas oleh pakar nutrisi daripada
Forever Living sendiri, Forever Living HQ. Ya, Forever Living daripada international, dia dah buat program tu. Dan mereka pun bukannya saya saja, mereka pun ada pakar-pakar pendidik ya, Science Advisory, maksudnya penasihat, lembaga penasihat sains mereka yang telah buatkan program ni. So mereka dah mengkaji dah, badan kita kena makan berapa banyak, dalam berapa banyak kalori semua tu. So that's why kita kena follow, dan bila kita follow betul-betul dan kita akan dapatlah result dia. Dan result itu sebenarnya itulah testimoni kita yang mana kita dengan pengalaman, dengan result itu kita boleh bantu orang kan. Sebab tu sebagai seorang FBO kena turut serta dengan semua program-program yang kita adakan, supaya dengan itu anda akan ada pengalaman dan juga anda boleh bantu orang lain. Okey. So, okey. InsyaAllah. Dan satu lagi, berkenaan dengan sepanjang 9 hari ni, sepanjang 9 hari program Clean9 tu, memang Kak Baiti bacalah banyaklah keluhan-keluhan pada peringkat awal ya, pada hari pertama, terutama hari pertama, hari kedua, keluhan-keluhan berkenaan healing crisis. Iaitu ada yang rasa pening, ada yang rasa mengantuk yang amat-amat kan, ada yang rasa nak patah pinggang pun ada, kan, ya masya-Allah, macam-macam lah kan. Ada juga yang ada jugalah 2-3 orang yang ada WhatsApp kat YT kan, dia kata dia kena stop sekejap sebabnya dah flat sangat, suami tak bagi masuk sebab dah teruk sangat keadaan dia, angin dah naik ke otak kan, angin dah naik kepala. Tapi Kak YT mungkin ada penyakit kan, ada penyakit tertentu, so Kak YT sarankan tak apa, teruskan makan suplemen tu, habiskan, tapi dia tidak mengikuti sepenuhnya lah program tersebut, tidak ikut pada jadual yang ketat tu, so dia teruskan makan, tapi yang penting suplemen habiskan dalam tempoh 9 hari, makan ikut dos yang betul. Sekiranya dia ada tak boleh tahan, dia boleh kurangkan dos, tapi yang penting suplemen kena makan. Kalau tidak sampai bila-bila badan kita still bertoksin ya. Sebabnya dalam Clean9 ini memang produk-produk dia, macam contoh aloe vera ni, produk dia ada 5 ya, aloe vera, lepas tu ada RTC, lepas tu ada bee pollen, lepas tu ada Foreverlite dan juga fiber. Semua ada dekat kiri kanan kat Baiti ni. Kita tak nampak kan? Tak nampak. Fiber, okey. Sebab program produk ini memang telah dirumus khas untuk bantu weight management, pengurusan berat badan. Sebabnya bila nak menguruskan berat badan, pertama first kita kena detox. Kita kena buat detox secara besar-besaran. Kita kena nyahkan semua toksin-toksin yang ada dalam badan kita bertimbul-timbul lama tu kan, supaya dengan itulah penyerapan dan usus tu berlaku dengan secara maksimum dan optimum, dan dengan itulah badan kita ataupun organ kita khususnya akan dibaiki dan melakukan kerja-kerja pemulihan terhadap penyakit-penyakit yang kita hadapi. Lepas tu pembakaran lemak, selepas detox berlaku pembakaran lemak ya. Lepas tu daripada pembakaran lemak kita ambil protein ni, sebabnya kita memang kena makan high protein diet ya, high protein diet, sebab protein ni akan membina muscle, dan muscle itulah sebenarnya akan membakar lemak. Sebenarnya lemak, kalau masa membakar lemak dia lebih kurang kalau muscle sendiri yang bakar lemak lebih kurang 9 kalori boleh bakar. Tapi kalau kita hanya tak makan, kita tak makan, biar berlapar, biar lemak kita sendiri membakar lemak kita kan, dia sebenarnya lebih kurang 4 kalori sahaja. So kalau nak cepat turun berat badan, memang kita kena membina masa. Sebab itulah dalam tempoh sekalian ni, selain pada kita makan makanan yang ada kalori, makanan biasa, makanan menu tengah hari tu, kita juga kena makan cukup Foreverlite ni. Tak nampak tak nampak. Okey. Foreverlite ni supaya untuk membina muscle kita, dan di situlah kita nak bakar kalori. Dan bila bina muscle, janganlah duduk diam tidur je kan. Tu yang kena bangun, kena senaman supaya nak membina otot, dan di situlah akan terbangunnya untuk pembinaan pembakaran lemak. Okey, so itulah jadi kepada mereka yang menghadapi healing crisis tu, itu satu perkara yang normal sebenarnya. Kak Baiti sendiri, walaupun Kak Baiti
peramal suplemen, hari-hari kita makan suplemen, tapi bila kita ambil yang dos yang banyak ni pun kita tetap juga menghadapi healing crisis. Tapi oleh kerana healing crisis toksin kita mungkin tak tak teruk sangat kan. So dia punya healing tu kita boleh atasi. Sebab itulah selepas habis cleanan ni jangan stop terus. Teruskan makan suplemen yang sedia ada, aloe vera, RTC, bipolen, Problight tu jadikan dia breakfast dan juga supper ataupun makan malam kan. Teruskan amal. Fiber pun sama, at least satu hari satu sachet ambil. Sebabnya fiber ni ibarat macam penyapu. Penyapu ya. Macam dalam rumah kita tu apa kelengkapan yang penting dalam rumah kita kan. Mesti ada api. Api lah contohnya untuk set cleaner ni dia macam fat burner lah, iaitu pollen, RTC, itu ibarat macam api. Lepas tu penyapu macam fiber, dia keluarkan semua sampah sarat dalam badan kita. Lepas tu detox, pencuci. Rumah kita mesti ada pencuci kan, ada sabun kan. Mana ada rumah yang tak ada sabun kan. Sabun baju, sabun segala jenis sabun ada rumah kita. So sama juga badan kita ni perlukan sabun, perlu dicucikan selepas digunakan. Itu analogi yang mudah-mudah yang Kak Baiti bagi, sebabnya memang Kak Baiti suka bagi analogi yang mudah supaya orang faham. Customer Kak Baiti pun, pesakit Kak Baiti bila dia faham, dia boleh fikir sendiri kan. Dia boleh decide. Kita bagi pemahaman kat situ. Okay, so berbalik kepada soalan. Okay, soalan. Sekejap nak tengok balik soalan kita dah banyak ke. Kak Baiti takut terlepas pandang pula kan soalan ni. Kak Baiti pula terlupa nak lantik seorang MC. Terlupa nak lantik MC, baru teringat kan kena ada MC untuk bantu Kak Baiti. Okey. Tak apa Kak Baiti, saya bacakan. Boleh? Okey, boleh. Soalan pertama. Tadi Mak Nur dah tapau awal dah. Okey, soalan pertama dia tanya jika sakit pinggang sesuai apa ya Kak Baiti? Masalah soalan pinggang. daripada Nurul Afiqah. Okay, dia kata kalau sakit pinggang sesuai dengan produk apa ya dia kata. Okey, sakit pinggang ni nak tahu juga dia sakit macam mana. Dia adakah sakit parts pinggang, orto, maksudnya bahagian ortopedik, maksudnya bahagian orto, luaran, ataupun dia ada isu-isu dalaman. Sama ada sakit buah pinggang ke, ataupun sakit melibatkan pun kencing ke kan, surat kencing. Tapi Kak Baiti bagi secara general lah kalau kita rasa sakit pinggang, maksudnya bahagian pinggang kita sakit, boleh amalkan aloe vera gel. Sebabnya aloe vera gel ni dia bersifat analgesik. Analgesik tu bermaksud tahan sakit, painkiller secara semujadi. Secara semujadi, maksudnya kalau kita sakit pinggang biasanya kita akan mencari painkiller ataupun ubat penahan sakit kan untuk atasi sakit kita, hilangkan sakit kita tu kan. Tapi sebenarnya dalam bahagian dalam tumbuh-tumbuhan, dalam bahan semujadi, Allah jadikan aloe vera ni bersifat seperti painkiller. So boleh amalkan aloe vera gel. Lepas tu juga RTC, RTC untuk melancarkan aliran darah, bersihkan saudara kita supaya pembuangan toksin itu berjalan dengan lancar. Lepas tu boleh juga amalkan bipolen, bipolen, sebabnya bila sakit ni adalah rangsangan saraf kita tahu. Saraf kita memberitahu kita yang ada sesuatu lah di kawasan pinggang itu yang ada masalah. So boleh juga amalkan bipolen, sebab bipolen ini untuk kesihatan saraf. Dia akan heal lah, dia akan lakukan pemulihan pada saraf, dan juga boleh amalkan absorbensi sebagai antioksidan untuk memerangi free radical yang telah membuatkan kesakitan itu berlaku. So 4 perkara, empat produk ni, sebenarnya 4 produk ini Kak Baiti pilih ni adalah mencakupi health triangle, segitiga kesihatan. Segitiga kesihatan ni dia ada, iaitu ada detox yang aloe vera tu, lepas tu dia ada pembekalan nutrisi iaitu bipolen, lepas tu dia ada immunity iaitu absorbensi, dan juga salah satu lagi untuk pet dan darah, blood circulation iaitu RTC. So 4 lah. 4 benda ni basic. 4 benda ni basic. Kalau tak makan pollen kan, boleh amalkan madu. So bila kita nampak aloe vera, RTC, madu, absorbensi, semuanya adalah basic yang kita kena ambil. Kita kena ambil.
Kalau kita nak tambah lagi yang lain-lain pun boleh. Okey, dah. Right. Lagi? Okey, saya harap dapat menjawab, tapi Mm-mm. mungkin soalan yang ditanya ni, Mm-mm. Risan ni tanya mungkin berkaitan dengan soalan yang Kak Waiti jawab tadi, sebab dia kata berapa botol aloe vera dan RTC kena habiskan untuk dapatkan kesan yang baik. Okey, okey. Sebenarnya untuk mendapat kesan yang bagus, yang apa, mendapat kesan hilangnya penyakit, satu penyakit itu dia bergantung pada badan seseorang. Tak semua orang sama ya. Tapi sebenarnya para pengkaji nutrisi dia sarankan kita amalkan secara konsisten, secara konsisten tanpa putus, dan dalam dos yang betul ya, dalam dos yang agak tinggi, iaitu selama 4 bulan. Sebab dalam tempoh 4 bulan inilah proses healing itu berlaku, proses pemulihan itu berlaku. Yang mana bulan pertama badan kita akan lakukan kerja detoksifikasi secara besar-besaran. So masa tu kita ambil aloe vera. Ambil aloe vera tu lebih kurang 100 ml pagi, 1 ml malam. So maksudnya satu botol ni lebih kurang seminggu, satu botol seminggu. So sebulan lebih 4 botol macam tu. RTC boleh ambil 2 pagi, 2 malam. So sebulan lebih kurang 2 botol. Ya. Lepas tu SBC, madu boleh ambil. Itu basic lah. Kalau anda kata ada apa-apa masalah berkenaan jangkitan kuman ke apa, boleh tambahlah dengan bipopolis dan sebagainya. Cuma lebih kurang kalau sebulan tu 4 botol aloe vera, 2 botol RTC, 1 botol pollen, 1 botol madu, 1 botol SBC. Itu antara kitanya bajet sebulan. So kalau 4 bulan kita timeskan macam tu. So dalam tempoh 4 bulan ni badan kita akan menghadapi 4 fasa. Pertamanya detoksifikasi ya, akan berlaku pada sebulan pertama. Lepas tu yang kedua, pada bulan kedua biasanya badan kita akan rehat sekejap. Masa itu memang kita akan dapati badan kita dah okey. Tapi sebenarnya tidak okey. Jangan kita tertipu ya. Setengah orang bila dah rasa macam bulan pertama dah okey, macam dah banyak keluar, dah puas hati. So bulan kedua dia dah berhenti, dah stop makan. Dah stop makan dan dia dah stop makan suplemen dan dia of course dia tetap makan makanan yang biasa, of course nanti penyakit ni datang balik. So that's why pada bulan kedua ni pun kita kena teruskan juga. Lepas tu pada bulan ketiga badan kita akan revive ya, akan renew sel ya, akan pulihkan sel. Lepas tu bulan keempat badan kita akan renew lah sel-sel, menggantikan sel-sel lama kepada yang baru. So sebenarnya kalau nak relatekan dengan pengalaman Kak Waiti dalam bidang complementary dan bidang bekam, Kak Waiti seorang perawat bekam holistik dan juga akupuncture. Sebenarnya kalau kita bekam pun paling kurang kita kena bekam 4 bulan sekali. Itu paling kurang. Kalau nak bekam 3 bulan sekali boleh, 2 bulan sekali boleh, sebulan sekali pun boleh. So sebab apa tahu? Kenapa 4 bulan tu? Sebab 4 bulan ini ialah menyamai dengan hayat sel darah merah kita. Sel darah merah kita hayatnya ialah 120 hari, itu bersamaan 4 bulan. So nak bersihkan sel darah merah kita sepenuhnya, kita perlukan 4 bulan untuk bersihkan betul-betul, dan daripada sel darah merah bila dah kuat, dia boleh ikat oksigen, dia boleh ikat nutrisi, dia boleh ikat air. So itu yang membuatkan badan kita akan sihat, sebabnya sel-sel kita menerima semua keperluan yang diperlukan lah. So that's why kita kena konsisten makan ya. Dan tadi yang macam Clean9 tu, program Clean9 tu pun sama juga. Kita boleh berulang-ulang kali ambil Clean9, set Clean9 tadi tu sama ada 2 bulan atau 4 bulan. Kalau lebih rajin sebulan sekali macam tu. Okey, semoga menjawablah soalan tadi tu. So key point-nya ialah dia tak sama dengan setiap orang, tapi amalkan sampai sembuh, dan 4 bulan tu jangan miss. 4 bulan pertama jangan miss. Okey. Lagi apa ya? Hari ni sakit betis buat skipping. Okey. Mengantuk tadi malam tak boleh bincang. Okay. Semua healing krisis untuk kurang rasa craving. kesian.
Tadi pun Kak Baiti ada baca juga dalam grup, ada yang dah hilang craving dia dalam grup ni Halal Slim Fit Forever, dah hilang craving teh ais ikat tepi. Siapa tu? Itu yang paling Itulah kan. penting sekali Kak Waiti. Craving nak makan. Craving nak makan macam-macam tu yang paling penting sekali sebenarnya. Kan. Betul. Especially kalau orang yang addicted sangat dengan Nescafe, itu memang susah tu nak tinggal kan. Betul. Okey. Okey. Harap Nurul Atika dan siapa tadi, Ihsan kot tadi, Kak Baiti dapat menjawab soalan diorang lah. Okey, untuk soalan yang kedua daripada Azizah Abdul Aziz, dia tanya, kalau orang tua yang nyanyuk nak bagi makan apa? Dan soalan dia yang kedua, orang yang sama Kak Baiti, colon cancer apa produk yang sesuai? Okey, kalau untuk orang tua yang nyanyuk kan, sebenarnya Alzheimer ni dia satu penyakit yang dia berlaku secara fitrah lah, secara sekejap ya. Beno tolong mute kan? Sekejap. Alright. Okey, untuk orang nyanyuk ni, okey sebenarnya dia ada sebab lah, ada sebab musabab kenapa orang tua tu dia nyanyuk. Adakah dia nyanyuk tu memang pada usia dia, contohnya 90 ataupun memang lanjutlah usia dia kan, lanjut usianya, ataupun demensia lah, nyanyuk yang pada usia muda, contoh 40 tahun. 40 tahun. So biasanya kalau tu nyanyuk yang dah lanjut usia tu memang dia satu sebabnya kurangnya suplemen ke otak, nutrisi, oksigen dan juga nutrisi ke otak membuatkan saraf-sarafnya tu tak dapat bekalan, tu yang jadi lama kelamaan dia lupa. So maksudnya di sini ialah kita kena bekalkan secukupnya nutrisi kepada otaknya lah, supaya at least dia tak lupa kan. So antara produk-produk yang disarankan yang boleh bantu, of course kena makan aloe vera ya, untuk detox semua toksin-toksin pada pemakanan ataupun ubat-ubatan yang pernah diambil. Kadang sebabkan ubat-ubatan yang dimakan dalam tempoh lama pun akan membuatkan toksin, itu yang juga menyekat penghantaran ataupun supply bekalan oksigen ke otak ya, dan memekatkan darah. Ubat-ubatan ataupun toksin ni dia memekatkan darah, jadinya dia akan membuatkan darah tak boleh pegang oksigen dan juga nutrisi dengan cekap untuk sampaikan ke otak. So dia kena makan aloe vera gel, lepas tu dia boleh makan RTC ya, RTC ni dia ada DHA dan EPA yang memang bagus untuk otak. Selain daripada dia membekalkan lemak sihat, dia membekalkan HDL untuk tubuh badan kita supaya dapat menentang LDL, itu kolesterol jahat kan. Dia membekalkan di sini itu minyak ikan dan minyak zaitun, dia membekalkan kolesterol baik untuk menentangkan kolesterol jahat. Selain pada itu, dia juga RTC ni membekalkan HDL, DHA dan EPA untuk pembangunan otak. Dan memang otak kita ni sebenarnya dia adalah dibuat oleh lemak sihat sebenarnya. So that's why kita kena makan lemak sihat. Ya, dia kena makan lemak sihat. Pemakanan dia pun kalau boleh banyakkan ikan. Kalau untuk orang yang nyanyuk, maksudnya supaya pada ikan tu sebenarnya ada lemak sihat juga. Tapi tak perlulah nak makan ikan salmon kan. Pakai ikan kembung pun tak apa, ikan yang ada pun tak apa. Tapi banyakkan makan ikan. So RTC, lepas tu dia boleh bekalkan juga dengan madu. Lepas tu madu untuk bagi tenaga ya. Lepas tu boleh juga bekalkan pada dia B-pollen ataupun B12 ya, sebabnya B-pollen dengan B12 ini dia mengandungi B12, B-kompleks. B-kompleks ni untuk untuk kesihatan saraf, dan otak kita adalah pusat saraf. So memang kita kalau nak baiki, nak renew sel-sel, penyembuhan sel dalaman untuk saraf, eloklah kita makan madu ataupun pollen lah, ataupun B12 tu sendiri, ataupun apa-apa produk-produk yang berasaskan lebah. Sebab produk berasaskan lebah memang Allah jadikan memang ada B-kompleks yang boleh bagus untuk kesihatan saraf. Lepas tu dia juga boleh makan pomostin. Pomostin ni dia diperbuat daripada 7
buah-buahan iaitu delima, biji anggur kan. Biji anggur ni sebenarnya kan dalam pemestin dia ada biji anggur tau. Kenapa biji anggur? Sebabnya biji anggur tu sebenarnya lebih banyak zat lah ya untuk kuatkan darah kita tu, pembinaan darah kita tu dia boleh kuatkan pembinaan darah. Sebab tu kita selalu sinonim orang Melayu kan makan kismis. Kan makan kismis bagus untuk otak, betul tak? Setiap kismis tu di apa tu diruqyahkan, dia pun dibacalah, dibacakan ayat Quran kan. Kismis doa kismis lah. Kalau kadang-kadang kita nampak ada orang jual-jual kismis yang dah dibacakan kan untuk hafazan apa segalanya kan. Kismis tu sebenarnya anggur yang telah dikeringkan. Anggur yang telah dikeringkan sebenarnya. Memang bagus bijak orang Arab ni kan. Dia orang keringkan anggur buat jadi kismis. So sebenarnya kan kenapa dikeringkan anggur tu? Sebab memang orang tak suka makan anggur yang ada biji sekali. Biasa biji tu dibuang, betul tak? Siapa suka makan biji anggur? Biasanya kita akan buang biji anggur tu kan. Tambah sekarang ni ada anggur yang tak ada biji. Itulah pilihan kita kan. Tapi rugi sebabnya pada anggur itu biji dia lah yang paling berkhasiat. So kalau biasa maksudnya kalau orang Arab dikeringkan anggur tu jadilah kismis dan kita makan memang bagus untuk otak. Dan dalam Forever ada pemostin yang memang ada letak sekali biji anggur tu. Okey, lepas tu dalam biji anggur dalam pemostin juga ada delima. Kalau kita tengok delima ni biji dia tu buah dia tu biji-biji kan cembung-cembung kan, betul tak? Betul tak? Cuba respon kat situ. Siapa perasan? Buah delima dia cembung-cembung dia punya biji-biji dia. Dia bukan macam buah-buah lain yang berisi dia biji-biji kan. So biji-biji tu sebenarnya dia representatif kepada sel darah merah kita. Bermaksud memang Allah ni jadikan tumbuh-tumbuhan sebenarnya ada hint tau dengan dalaman kita juga tau. Contohnya brokoli untuk otak, sebab itulah bentuk brokoli pun bentuk dia macam rambut gitu kan. So untuk masalah nyanyuk tadi tu boleh amalkan pemostin kan. Lepas tu boleh juga anda kata kalau ni boleh beli dekat staff Brunei kan Ginkgo Plus. Kak Baiti ada seorang customer yang memang dia masalah ni halah otak dia kan, masalah ketidakseimbangan. So dia macam nak jatuh. So Kak Baiti bagi Ginkgo Plus, alhamdulillah. Maksudnya selain pada aloe vera, RTC semua tu, Kak Baiti adapt dengan Ginkgo Plus tapi kena beli kat produk Brunei lah ke stokis Brunei sebabnya kat Malaysia tak ada kan. Tapi Ginkgo pun dia boleh bantu untuk membanyakkan lagi bekalan oksigen ke otak ya. Okey, so dan soalan yang kedua, kolon kanser. Kolon kanser produk apa sesuai? Okey, untuk kolon kanser ni kita boleh amalkan aloe vera gel. Aloe vera gel memang kena makan kalau boleh bila dah tahap kanser ni kena makan dengan banyak lah. Kalau boleh amalkan aloe vera gel tu satu hari 1 botol. Tapi sebelum diamalkan aloe vera gel, Kak Wati sarankan untuk orang kanser ni kan ambil set Clean9. Ambil set Clean9. Sebab Kak Wati pun kalau orang kanser pun Kak Wati ada customer kanser memang Kak Wati sarankan set Clean9 sebabnya Clean9 ni dia reset body dia. Dia akan buat detoxifikasi secara besar-besaran dan dia akan ubah selera makan ya, ubah craving sebabnya dia mesti bila ada kanser ni mesti gula dalam darah dia tinggi sebabnya makanan kanser ialah gula. So orang kanser dia pun dia kena tahu apa yang dia kena makan, apa yang dia kena avoid. Nasi putih pun kalau boleh off dulu, gantikan dengan lain lah, bali ke ataupun cauliflower kan. So maksudnya benda-benda putih memang kena nyahkan. So dia kena ambil set Clean9 dulu, dan barulah dia makan selepas habis tempoh 9 hari kan, dia boleh makan aloe vera gel 1 botol, lepas tu RTC, lepas tu bipropolis, lepas tu pemostin pun dia boleh adapt lah. Okay. Right, semoga menjawab. Okay, okay, terbaik Mama Betty kita. Baru tahu sebenarnya brokoli tu berupa rambut memang sangat bagus untuk otak. Ilmu baru ni. Dia berupa otak. Kan dia macam gitu. Macam tu.
Oh subhanallah, sangat dahsyat kan Allah punya ciptaan relate kepada badan kita. Okay, macam Mama Betty kata tadi pasal kanser, tak kisahlah kanser kolon ke kanser apa sebenarnya, kanser adalah satu sel yang akan attack sel kita bila sel kita dalam keadaan lemah. Jadi makanan-makanan yang Mama Betty cakap tadi akan meningkatkan balik sel badan kita untuk fight balik sel kanser. Okay, soalan kedua Mama Betty, soalan ketiga, COVID-19 dan sakit sendi. Ramai yang ada COVID-19. So boleh tak Mama Betty bagi tahu apa yang produk yang terbaik untuk COVID-19? Okey, COVID-19 dia batuk-batuk, lepas tu sakit sendi kan. Sebenarnya Kak Baiti pun pernah kena, Coach Lim pernah kena kan. Dan memang masa Kak Baiti kena, masa tu bulan 2. Itulah Kak Baiti kena pada bulan 2 tahun ini. So memang merasakan antaranya sakit-sakit sendi, lepas tu batuk. Batuk dia bukan batuk biasa-biasa, batuk kering kan. Batuk yang tak ada benda nak dikeluarkan, tapi kita gatal rasa batuk. Okey, sebenarnya apa yang kenapa berlaku sakit sendi tu, of course bila kuman tu dah masuk badan kita, ya baru dah masuk dalam badan kita, dia dah mereplikasi, dia dah seranglah tu badan kita, terutama sekali rongga pernafasan kita kan. Tempat itulah, sebab melalui situlah dia masuk. Lepas tu sakit-sakit sendi, sakit dekat terutama sekali kat pinggang. Kalau kat Baiti itu kena kat pinggang. Ya, sebab di situ sebenarnya badan kita sakit sendi tu, sakit-sakit di pinggang tu sebenarnya kita punya bilang pembuat darah kita tu sedang pesat melakukan kerja-kerja pemulihan. Sedang pesat untuk melakukan membina banyak sel-sel antibody. Ya. Itu membuat kita jadi sakit. Bila kita diserang COVID-19 tu, kita kena cepat-cepat kena tingkatkan dos suplemen, sebab kita nak support badan kita supaya badan kita boleh melawan sendiri COVID tu. Okey, antara apa yang kita boleh makan aloe vera gel. Ya, aloe vera gel untuk nyahkan toksin, sebabnya kuman ni dia tak suka, ataupun virus ni dia tak suka duduk dalam dia tak boleh hidup dalam keadaan dia boleh hidup dalam keadaan berasid. So kalau kita banyak toksin, so darah kita tu pH-nya berasid, makanya dia cepatlah mereplikasi. So that's why kita kena detox supaya nak membersihkan darah kita ni supaya dia kurang berasid. Lepas tu boleh juga kita amalkan alubit and peach. Sebabnya alubit and peach ni mengandungi vitamin C yang tinggi. Sebabnya memang kita kena tingkatkan keperluan vitamin C pada badan kita untuk cepat-cepat nak build sel antibody tu, ya. Cepat-cepat untuk kita membinalah sel-sel imuniti untuk menyerang balik kuman tu. Lepas tu boleh makan artik C untuk lancarkan aliran darah, sebab masa kita kena COVID tu, masa kita kena virus tu dah banyak dalam badan kita, salah satunya kejadian ialah darah kita pekat tau. Darah kita pekat. Sebab itulah kalau orang yang dia dah meninggal pada paru-paru tu banyaknya darah beku pada paru-parunya. So that's why memang masa kita kena COVID tu darah kita agak pekat. So that's why kita makan artik C untuk mencairkan darah secara semujadi. Sebab artik C ni pun blood thinner juga, tapi blood thinner kepada tahap yang normal supaya bila dia dia boleh lancarlah aliran darah kita tu. Lepas tu kita boleh amalkan pomestin. Pomestin untuk banyakkan lagi pembinaan darah kita. Amalkan pollen, ya. Pollen pun ada B12 untuk pembinaan sel darah merah yang cepat, kan. Lepas tu kita boleh amalkan madu. Banyaklah, memang boleh makan belaka. Madu untuk tingkatkan energi kita dan untuk heal. Madu ni dia ada sense of therapeutic untuk heal kita punya kerongkong kita daripada batuk-batuk. Sebab madu ni sebenarnya kalau macam madu Forever Living, dia pekat kan, dia kurang air. Kurang daripada 17% air. Sebenarnya kan kenapa madu kita kena pilih madu yang pekat, sebab madu ni dia punya structure dia boleh menarik cairan cairan daripada kuman lah. So membuatkan kuman itu tidak
berdaya lama dalam badan kita. Tidak boleh hidup lama dalam badan kita. So that's why kita amalkan madu. Orang kata batuk, amalkan madu kan. Sebab apa? Sebab memang madu ni dia boleh tarik cairan daripada badan kuman, membuatkan kuman tu tak boleh hidup lama dalam badan kita. Tapi madu kena madu yang betul, dengan madu yang tepat lah, iaitu madu gurun daripada Forever Living. Lepas tu boleh juga amalkan Forever Light. Forever Light, sebab masa kita kena COVID biasanya kita akan mengalami gejala tidak hilang selera makan kan. Kita dah rasa tak berselera makan lah, tak ada rasa nak makan kan, tapi badan kita sedang sakit-sakit sendi tu, sebenarnya badan kita sedang minta untuk dapatkan suplemen sebab dia nak buat darah. So kita makan Forever Light, sebab Forever Light ni ada mengandungi asid amino yang banyak kan. Sebab asid amino ni boleh bantu untuk pertumbuhan sel darah merah. So dia membantu banyakkan sel darah merah, bantu banyakkan sel darah putih untuk menentang kuman tu. So makan Forever Light salah satunya untuk pembinaan sel darah merah dan juga untuk pengganti makan. Kalau anda kata kita tak lalu makan yang biasa tu, menu yang kita selalu makan tu kan, tak lalu makan nasi ke apa, tapi bila kita minum Forever Light, kita at least bertenaga. Dan Forever Light tu campur dengan Super Green, sebab Super Green tu ada banyak sayur-sayuran, ada 26 buah dan sayur. Sebabnya memang kita kena banyak sayur-sayuran, sebabnya nak bekalkan mineral dan vitamin pada tubuh badan kita untuk pembinaan sel darah merah kita tu. Okey, so memang banyak, memang Kak Baiti pun masa kena COVID tu memang banyak. Dan alhamdulillah 2 hari je demam, dan alhamdulillah tidak ada long COVID tu, tak lama sangat. Dan badan kita cergas, kita siap boleh prospecting, siap boleh all out juga buat forever masa dalam tengah COVID tu. Okey, seterusnya sakit tumit. Produk apa? Okey, Healspur ni. Sakit tumit ni produk apa pakai? Okey, pertama sakit tumit ni kan, kita tengoklah saiz badan kita tu, boleh jadi berat badan kita tu besar kan, tumit tak boleh nak menampung lagi berat badan kita tu. Sebenarnya tumit tu dah bagi signal, tumit tu ada saraf kan, dia dah bagi signal, cik tuan, cik badan, tolonglah kurangkan berat badan anda kan, saya dah tak larat nak tampung badan anda. Tu yang jadi sakit sakit. So bila badan kita besar, of course kita kena turunkanlah berat badan kita kepada berat badan yang ideal yang boleh ditampung oleh tumit tu. Makan C9, Clean9 ya, makan produk Clean9 dan ikut programnya. Okey, so anda kata sakit tumit itu disebabkan kerana Healspur, iaitu ada tumbuh macam taji. Taji, tulang taji kat situ memang ada setengah orang dia ada tumbuh tulang sikit dekat tumit itu, tu yang dipanggil Healspur. So Healspur ni kalau untuk masalah Healspur ni kebiasaannya kalau kita duduk, kalau kita duduk lama dan kita nak berdiri tu memang akan sakit lah kan. So untuk orang Healspur ni sebelum berdiri tu kena goyang-goyangkan kaki, bagi darah jalan, barulah berdiri. Masa berdiri berjalan itulah dia tak ada sakit. Tapi itu sementara saja. Tapi untuk mengelakkan rasa sakit berterusan, boleh amalkan aloe vera gel dan juga artik C. Aloe vera gel untuk detox toksin dan juga bersifat analgesik, painkiller semua jadi untuk untuk tahan sakit dan juga untuk lancarkan aliran darah. Boleh makanlah artik C tu ya. Sebabnya bila sakit tumit Healspur tu dia menekan saraf lah, taji tu, tulang tu dia menekan saraf. Satunya jadi sakit tu. Kebiasaannya orang yang sakit tumit disebabkan Healspur, dia akan cucuk dekat situ ubat steroid. Ubat tu sebenarnya ubat penahan sakit. Tapi kesan pada ubat tu membuatkan berat badan bertambah. Tu akan mendouble impactkan lagi sakit tumit kaki. Kak Wati pun ada salah seorang customer yang sakit tumit. So bila kita rawat kat situ dengan makan aloe vera artik C pun dia dah okey lah kan. Dan memang didapati memang tubuh badan dia agak gempal sikit kan. So memang kena makan Clean9 untuk turunkan berat badan. At least kita mengurangkan pressure pada tumit tu. Tapi sekiranya sakit tumit itu kiranya berterusan kan, memang kena tengoklah kawasan situ, boleh jadi ada relate juga dengan pengenalan kencing ke, so boleh tambahlah dengan nektar, sebab tumit ni dia ada saraf, kalau ni saraf bladder, saraf kidney juga kat situ kan. So boleh tambah-tambah dengan nektar, boleh dengan royal jelly. Okay.
So seterusnya consume AVG secara konsisten. Ya betul. Kalau ada pesakit yang sebelum ni tak ada masalah apa-apa, tiba-tiba saja sakit pinggang. Bila pergi X-ray doktor suspek tulang belakang bengkok. Kena pi buat MRI tapi tak pi lagi. Sekarang dok sakit bila jalan duduk, sekarang dok ambil RTC saja. Apa boleh untuk okey? Apa produk yang okey untuk diambil? Dia sakit belakang lah, suspek tulang belakang bengkok. Mungkin skoliosis lah ya. Skoliosis ni tulang belakang bengkok, pembengkokan tulang belakang. Mungkin sebab kerana dia pernah jatuh ke, pernah accident tapi tak repair kan. Dia biarkan keadaan dia berlarutan. So degree of pembengkokan tu dia dah makin lama makin banyak. Kan sebab kita kan hidup agak barang, kita macam-macam lah buat pergerakan, duduk lama kan, membuatkan degree of membengkokkan tu makin banyak. So tu jadi sakit tu. Boleh amalkan aloe vera gel, tambah jangan makan RTC saja, amalkan aloe vera gel juga. Sebabnya aloe vera gel ni dia bantu untuk detox toksin badan kita, sebabnya bila badan kita ni penuh dengan toksin, itu juga membuatkan peredaran darah tak lancar. Lepas tu penyerapan zat-zat untuk pemulihan kerosakan dalaman badan kita pun tak berlaku penyerapan tu kan. Sebabnya pada usus kita tu masih bertoksin, jadi dia tak boleh nak serap apa yang kita makan, so tak boleh nak melakukan kerja-kerja pemulihan. So tu yang jadi masalah lah. So boleh amalkan aloe vera gel. Lepas tu RTC pun teruskan makan. Pada masa sama dia boleh juga makan Bipolen ya. Sebabnya sakit belakang ni sebenarnya bila tulang belakang bengkok, dia akan maksudnya bila tulang belakang bengkok dia akan himpit saraf. Ya. So ada kecederaan pada saraf, aliran saraf tu tak lancar. So tu yang jadi sakit. Saraf ini dia ejen komunikasi sebenarnya pada tubuh badan kita. So bila kita sakit-sakit itu sebenarnya saraf itu yang saraf sensorik ya, saraf merasa, dia yang bagi tahu kita yang dalam keadaan kesakitan. Sakit sebab apa? Sakit sebab ditekan. Ditekan oleh apa? Macam kes ni ditekan oleh tulang belakang lah. So untuk kes ni dia memang kalau nak buat rawatan komplementari, dia boleh buat chiropractic ya, untuk betulkan balik struktur tulang belakang dia tu. Selain pada buat terapi dekat hospital kan. Sebabnya yang untuk kes tulang ni bila dia dah dislocated, maksudnya keadaan dia dah lari kan daripada posisi sebenar, dia kena kita kena reposture balik. Ya, kita kena buat pembetulan lah, pembetulan kedudukan dia tu. So kena buat urutan pembetulan belakang. Sampai kalau untuk makan-makan tu RTC, aloe vera gel, Bipolen, lepas tu Asbency. Okay. So kalau lepas tu boleh juga makan Freedom ya. Freedom ni untuk kesihatan, dia ada kesihatan tulang lah. Dia ada glucosamine, dia ada chondroitin, yang mana untuk penjanaan semula sel tulang yang sihat. Lepas tu dia boleh amalkan Active Heart. Active Heart ni untuk kesihatan tulang rawan. Maksudnya antara dua tulang tu kita ada disc kan, ada macam cushion ya, mungkin cushion tu dah nipis, bila dah bengkok dia akan menekan cushion tu. So cushion dah menipis, so kita nak tebalkan cushion tu boleh amalkan Active Heart juga. Tapi itu produk Brunei lah, kena berurusan dengan Brunei. Lepas tu untuk luaran boleh dah apply minyak urut kita, aloe massage lotion, lepas tu aloe MSM gel untuk apply luaran. Sebabnya itu pun juga membantu melegakan, at least tidaklah kita kena bergantung pada painkiller kan, untuk hilangkan sakit tu. Okey. Lagi sakit tumit mungkin kena cek berat badan, sesuai tak BMI. Ya betul. Memang kena cek balik semula berat badan tu kan. Kadang-kadang memang berat badan tu ada masalah lah. Dia lebih overweight lebih pada tu. Tapi ada juga orang yang kurus, yang Kak baca kat tadi tu heel spur. Dia memang tumbuh tadi sebabnya kalsium berbalik tadi pada soal tumit tadi kan. Dia kenapa jadi macam tu? Kalsium pada badan kita itu berhimpun dekat tumit, membuatkan adanya tumbuh tulang baru. Tapi kecil tulang tu. Tapi ada setengah kes memang dia terpaksa operate.
Tapi doktor biasa akan tengok, biasanya kalau sikit dia tak operate lah. Tapi walaupun sikit, ya Allah, Allah ni memang jadikan kita punya saraf sensorik kita begitu sensitif, sikit ditekan pun sakit kan. Kita merasakan macam seluruh saraf kita ditekan kan pada sikit je. So untuknya heel spur sebab tulang ni, sebab apa? Kenapa kalsium tu berkumpul? Sebabnya ni halah kurang penyerapan kalsium, ya, kurang penyerapan kalsium, kurang vitamin, membuatkan dia dia mengalami kelebihan kalsium lah kan, kurang penyerapan masalah hormon sebagainya. So itu yang jadi kelebihan kalsium tu mendap dan boleh tumbuhkan tulang tu. So that's why kita kena detox, ya, makan aloe vera. Okey, Assalamualaikum Kak Baiti, nak tanya kalau sakit buah pinggang dah stage 4, apa cara terbaik untuk bantu, berapa peratus peluang untuk sembuh? Masya Allah, berapa peluang untuk sembuh? Okey. Okey. Waalaikumsalam Ustaz Sufian Qadir kan, daripada Bumi Mesir. Okey, untuk orang yang sakit buah pinggang stage 4 ni, dia belum sampai tahap berdialisis lah kan. Dia belum sampai tahap dialisis. So dia boleh amalkan aloe vera gel. Dia boleh amalkan aloe vera gel, amalkan RTC, lepas tu produk-produk lebah macam contohnya madu, pollen, propolis. Dia boleh amalkan produk-produk lebah yang utama, aloe vera gel, RTC. Dan tengok juga buah pinggang ni sakit apa sebenarnya, punca dia. Sebabnya buah pinggang kita ni bukan simply nak sakit-sakit tau. Dia bukan simply boleh sakit macam tu dia. So kita tengok adakah dia ada darah tinggi ataupun kencing manis. Kalau dia ada darah tinggi, saja, bolehlah top up dengan nektar. Kalau dia ada kencing manis yang tinggi, atau bolehlah pakai nektar. Sebabnya pada nektar tu ada apple manis kan, kita takut gula dia pula tinggi lah. So kena check jugalah disebabkan buah pinggang tu sebab kerana apa. Mesti ada relate juga dengan penyakit-penyakit yang 3 serangkai tu. Ya, sebabnya kesan daripada penyakit itu sendiri dan kesan pada ubat yang makan berpanjangan lah membuatkan dia ada masalah pada buah pinggang. So dia lepas tu dia boleh makan juga asbensi, ya. Dan dia kena kawal daripada peringkat sel masa sakit buah pinggang stage 4 ni pun dah kena banyak kawal pemakanan dia. Kena kurangkan gula, kena kurang garam, sebabnya garam tu sendiri akan membebankan, ya, gula garam sebenarnya akan membebankan kerja-kerja buah pinggang untuk tapis. Sebab itulah kita kena kurangkan bebanan dia, sebab kita takut nanti bila bebanan bertambah nanti dia akan lama-lama tak boleh nak bekerja, terpaksa bergantung pada mesin kan, mesin dialisis. So kita memang kena kawal banyaklah makan, ya, kena banyak kawal makan makanan yang ada perisa pewarna dalam tin, dalam paket, dalam botol, memang kena avoid. Ramai orang kata orang buah pinggang tak boleh makan potasium kan. Memang betul dia tak boleh banyak makan potasium lah yang tinggi, sebabnya even ada buah-buahan yang terpilih juga, ya, ada buah-buahan yang mengandungi potasium tinggi pun dia tak boleh nak amalkan, sebabnya kita takut pressure pada buah pinggang tu. Tapi walaupun aloe vera gel ni dia ada potasium, tapi badan kita perlukan potasium juga, ya, untuk zat tu. Tapi untuk buah pinggang dia tak boleh berlebihan lah untuk siapa buah pinggang. Tapi untuk aloe vera, sebab tu kita kena kurangkan potasium di luar. Contohnya macam buah durian kan, buah tembikai, dia ada potasium. So buah-buahan ini memang kena avoid lah untuk orang buah pinggang. Sebab apa kita kena makan aloe vera untuk detox, untuk buang, untuk singkirkan semua toksin tu. Dan peratus peluang untuk sembuh tu, sebenarnya dia masih berpeluang untuk sembuh. Sebabnya walaupun dia stage 4, dia masih ada peluang lah untuk selamatkan buah pinggang dia. Kita boleh memperlahankan kan kerosakan pada buah pinggang itu dengan amalkan konsisten produk-produk Forever Living. Ya, sebab apa, kalau anda kata bila dia masuk ke stage 5 ataupun dah masuk ke stage yang dialisis, itu lagilah, itu dia memang sangat-sangat terpilih. Even dia kalau produk Forever pun dia hanya boleh makan produk lebah saja. Contohnya macam pollen,
madu propolis. Kalau aloe vera pun sikit sangat. Dan makan pun pada ketika bukan dialisis. Kalau untuk orang dialisis lah. So sebab itulah jangan sampai dialisis. Kena untuk orang stage buah pinggang ni, selain pada suplemen, gaya hidup dia memang kena tukar dan cara pemakanan pun kena tukar belaka. Tak boleh nak bergantung pada suplemen semata-mata sajalah ya. Okey. So seterusnya Kak Baiti, kalau thyroid apa sangat-sangat perlu sesuai diambil. Okey, untuk masalah thyroid, okey boleh, thyroid ni sejenis kelenjar lah, kelenjar yang menghasilkan thyroxine. Maksudnya dia ada masalah hormon thyroxine lah ya, masalah ketidakseimbangan hormon thyroid tu. So dia boleh ambil aloe berry nectar, sebab aloe berry nectar ni dia ada cranberry, dia ada aloe vera, cranberry dan juga apple untuk bantu untuk keseimbangan, mengawal atur keseimbangan hormon. Ya, salah satu hormon itu adalah hormon thyroid. Lepas tu dia boleh amalkan RTC juga. Ya, RTC untuk perjalanan darah yang sihat, perjalanan darah yang lancar ya. Lepas tu dia juga boleh amalkan royal jelly. Ya, royal jelly sebab royal jelly ni ialah susu lebah, susu ratu lebah lah, makanan sang ratu, yang mana dia memang ada zat untuk mengawal hormon tu. Ya, ada anisitol, ada phytohormon ya, ada phytohormon untuk mengawal mengawal atur hormon kita, hormon badan kita lah, terutama sekali hormon thyroid tu. Lepas tu dia ada inositol untuk mengawal atur hormon adrenalin ya. Lepas tu dia lepas tu boleh amalkan pemestin juga. Pemestin ni pun dia bantu untuk mengawalkan hormon. Pemestin ada 7 buah tu. Ada 7 buah dalam dia tu. Untuk bantu mengawalkan hormon. Okey. Ni Azhar kau api tangkat. Okey. Dan satu lagi, pemestin ni juga kalau untuk pembekakan. Kalau orang thyroid kadang-kadang dia dah ada dah bengkak kan, dia rasa dah kembang, dia dah ni halah naik kan, dia punya tekak dia tu dah membengkak, pun sangat bagus kalau makan pemestin, sebab pemestin ni boleh bantu untuk mengecutkan bengkakan. Okey, so Kak Iyat memang di mulut je nak minum kopi forever. Okey, Ustazah Nurul punya. Okey. So untuk Ustaz Aziz, untuk semua jenis kanser adalah penggunaan produk yang sama. Contoh kanser tulang adakah? Okey. Ya, kalau boleh kanser ni, whatever kanser ni memang penyakit yang disebabkan kerana sel tu abnormal ya. Sel badan kita tu menjadi abnormal. So ada sel kanser itu membuatkan sel kita menjadi abnormal. Jadi kita kena reset balik body kita. Kita kena overhaul lah. Kena overhaul sistem body kita. Terutama sekali pada usus. Sebab di situlah 90% penyakit datang pada situlah permulanya kepada sel itu, sel kanser itu. Jadi that's why kita kena buang semua toksin-toksin tu, kita kena amalkan Clean9. Sebab Clean9 tu dia memang dah complete set. Aloe vera gel, RTC untuk detoksifikasi, dan kena ikut, kalau boleh ikut program. Maksudnya ikut dos yang betul, 120 120. Lepas tu biasanya orang kanser ni dia bila dah stage teruk tu dia memang kurang selera makan. Banyak Kak Baiti menemui orang-orang yang kanser ni dia dah selera makan dia dah out lah, ataupun dia makan pun dia akan muntah balik. Muntah balik. So macam mak saudara Kak Baiti pernah, mak saudara arwah dah baru je meninggal sebab kerana kanser pada buah pinggang. Kanser pada buah pinggang dia. Buah pinggang dia tu ada setapak besar tangan lah, kanser pada ni anak dia kanser otak, anak dia kanser otak, dia jaga anak dia, lepas tu tak sangka dia pula jadi ada kanser pula. So itulah dia memang tak perlu makan muntah. So tapi macam mana dia nak tapi alhamdulillah dalam tempoh 2 tahun jugalah dia hidup kan. So sebab itulah kena at least supply suplemen supaya dia boleh bertahan kan, dia boleh urus dirilah dengan baik. So makan Ferrobelite itu untuk pembinaan sel darah merah dia, pembinaan sel badan dia, sel-sel yang dah mati sebabnya kerana bila buat kemo ni kan, bila orang kanser ni mesti dia akan menjalani kemo
So pembinaan sel semula, pembinaan sel baik yang barulah. So lepas tu boleh amalkan selain pada set Clean9 tu boleh tambah juga boleh tambah juga dengan bipopolis untuk meningkatkan imuniti badan dia. Okey, Ustaz Aziz boleh dapat tak Clean9, lepas tu tambah pemestin juga ya. Pemestin memang pemestin ni dia mengandungi nilai ORAC yang tinggi. ORAC tu ialah oxygen radiance absorbance capacity, itu kadar meneutralkan radikal bebas yang tinggi. So dalam tu menurut kajian delima mempunyai percentage ORAC yang sangat-sangat tinggi lah. So delima ada dalam pemestin. So dia boleh bantu untuk menentang free radical. Okey, so untuk semua masalah kanser boleh amalkan itulah. Tapi apa-apa melihat pada kondisi dia lah ya. Macam mana keadaan dia tu. Adakah kalau dia dah kronik sangat kita ambil lah benda-benda yang dia mampu untuk minum lah ya, consume. Okey, satu lagi untuk budak remaja yang depression, apa produk yang okey untuk kita sarankan? Okey, untuk masalah depression ni dia berkaitan juga dengan psikologi kan. Sebenarnya dia menghadapi tekanan yang kuat lah, ya, tekanan yang teruk hidupnya. So dia sebenarnya dia perlukan minyak ikan untuk lancarkan aliran darah dia dan untuk bekalkan DHA, EPA ke otaknya lah supaya otaknya sihat. Lepas tu dia juga perlukan serat sebenarnya. Dia banyakkan serat. Biasanya kalau Kak Waiti pernah juga menghadapi seorang ada customer Kak Waiti tu depression. Dia bukan sekadar depression tahu, dia skizo juga. Dia mencederakan diri dia kan. Baru balik daripada PPUM buat mentor, datang tempat Kak Waiti nak merawat kan. Kita pun cuak juga tengok kan bekas-bekas kelaran bekas-bekas kelaran pisau dia tu. Rupanya bila kita tengok, kita kaji kan sebenarnya budak-budak jadi macam ni sebabnya faktor pemakanan juga ya. Pemakanan bila dia kurang makan makanan sihat lah. Dia makan makanan yang hipster sekarang ni kan. Bila kurang pemakanan sihat, kurang membuang. Bila makan macam tu, of course kurang pembuangan. Jadi itu yang jadi penyakit ya. Toksin tu telah merubah psikologi. Sebabnya usus kita ni adalah otak kedua kita sebenarnya, ya, otak kedua kita. So itu yang dia akan ganggulah kita punya hypothalamus. Ya, maksudnya kita ganggu kita punya kontrol pada psikologi kita tu. So kena makan aloe vera gel untuk detox toksin, lepas tu RTC untuk lancarkan aliran darah dan juga bekalkan HPA, DHA dan EPA untuk tubuh badan dia. Lepas tu boleh amalkan RTC, pemestin, S1C, madu ya. Kalau boleh sebenarnya penyakit ni, kalau boleh lah yang Kak Wati sarankan, semua penyakit ni yang daripada awal, daripada atas tadi kan, sampailah sekarang ni, kalau boleh kita buat dulu Clean9 pun lagi bagus. Sebab Clean9 ni dia reset body, dia overhaul. Ibaratnya macam kita masuk bengkel, kita overhaul badan kita. Lepas tu barulah kita ambil produk-produk yang yang ada sangkut paut dengan penyakit dia tu. Gitu. Clean9 ni sebenarnya dia ubah gaya hidup, dia reset body, dia fine tune balik lah tu badan kita. Dia resetkan sistem. Sistem tu sekarang tak betul. Dulu sistem dia bagus. Sistem Allah dah bagi pada kita ni, perut dia macam mana, usus macam mana kan, dah okey. Tapi kerana pemakanan kita tu membuatkan sistem dia tak betul. Dia ada wiring ni dah rosak ibaratnya kan, dah high wire. So kita nak ubah balik sistem tu, kita kena masuk bengkel dulu. Itu bengkel Clean9. Badan kita masuk bengkel, buat program Clean9, dan barulah ambil produk-produk sampingan. Tapi sekiranya kadang orang ni tak ada bajet kan. Tak ada bajet, so dia nak fokus pada apa yang berkenaan tentang diri dia kan, yang kena dengan yang penting lah bagi dia biasanya customer ni. So bolehlah kita ambil macam tadi tu, fokus kepada aloe vera, RTC, lepas tu pemestin dan juga royal jelly. Sebab royal jelly ni dia bantu untuk mengawal hormon. Dia ada sebab royal jelly ni dia ada inositol ya. Inositol ni tugasnya untuk mengawal hormon adrenalin. Hormon adrenalin adalah hormon untuk mengawal stres, mengawal atur dan mengurangkan tahap stres tu. Stres yang kuat lama-lama jadi depres. Tu yang jadi tu.
Okey, so sebenarnya bila orang depressed dia akan sebenarnya dia mula-mula dia adalah seorang pesakit yang mempunyai stres yang kuat lah. Okey. So ya, aloe vera penawar segala kanser, depression, betul, boleh. Bila untuk kalau untuk perawatan yang bersifat rohani, bolehlah dengan selawat, zikir kan, dengan ruqyah lah, boleh bawa pergi ke jumpa ruqyah. Itu kalau bahagian perawatan bersifat spiritual. Okey. So okey, so lagi Ustaz Okey, Ustaz Aziz kata kalau kalsium terlampau tinggi dalam tulang macam mana? Kalau terlampau tinggi tulang memang bahaya. Dia boleh hyperkalsemia tu. Itu ada pernah Ustaz pula apa Abang Syahril kan, Abang Aril dia dia bertanyakan tentang orang yang ada masalah kalsium tinggi dalam badan dia. So tak silap saya 3,000 kan kandungan yang tinggi tu. Memang berbahaya sebabnya dia biasanya orang yang ada kalsium yang tinggi ni disebabnya ada masalah pada pengawalan hormon para thyroid dia tu ada masalah. So memang antaranya dia membuatkan masalah kepada darah lah. Kalau kalsium ni pada tulang pun sama juga. Pada tulang dia Kak Bati tak pasti apa spesifik penyakit yang membuatkan kalsium terlampau tinggi dalam tulang ini. Kalau terpau boleh tambah kan lagi baguslah ya. Assalamualaikum Kak Baiti nak tanya ni apa ni? Ini sudah ya Allah banyaknya dah ke bawah dah. Okey, kena makan sikit. Yang mana satu ni Ya Allah dah tak boleh baca dah. Okey, masalah gout. Okey, masalah Assalamualaikum Puan Baiti, kalau sakit gout lepas tu doktor sahkan ada masalah buah pinggang. Okey, ada masalah buah pinggang daripada sama dia ada sakit gout. Okey, memang betul kalau orang yang sakit gout memang adalah jenis penyakit buah pinggang. Gout tu sendiri adalah sebenarnya isyarat kepada buah pinggang bocor sebenarnya. Penapis pada buah pinggang dah bocor. Ibaratnya macam kita senang mudah kalau kita nak faham kan. Contohnya kita bancuh air teh kan. Bancuh air teh yang serbuk tu kita kacau-kacau. Lepas tu tapis. Tapis tu dia tobek ataupun koyak kan, tebuk. So membuatkan bila kita tapis air teh tu masih keruh lagi air teh tu kan. Sebab apa? Sebab penapis tu dah koyak, dah rosak lah. So itulah isyaratnya, ibaratnya macam gout ini sebenarnya penapis tu dah koyak sebab penapis dalam kita itu glomerulus tu dah rosak, membuatkan uric acid dia tak boleh ditapis dengan baik, tak boleh keluar melalui air kencing, tapi dia tersimpan dalam darah kita. Darah kita tu masih ada uric acid. Dan sifat uric acid ni Allah jadikan dia darah uric acid, darah yang beruric acid ni dia pekat dan bila dia akan ikut graviti badan kita lah, dia akan jatuh ke bawah. So dia akan simpan ke sendi-sendi, terutama sekali dekat buku lali kita. Dan Allah dengan izin Allah, uric acid ni Allah jadikan dia berbentuk macam pin tau. Dia punya hablo kristal tu berbentuk macam pin. So bila berbentuk macam pin kita tu kan, pin macam pin tudung kita tu, so dia akan cocok pada kita punya otot. So ataupun saraf kita. So tu membuatkan saraf kita akan merangsang sakit. Sebenarnya sakit tu adalah pemberitahuan yang uric acid dah banyak, dan sebenarnya adalah isyarat kepada buah pinggang ni lah dah bocor, dah tapis tu. So boleh amalkan aloe berry nectar kan, boleh amalkan aloe berry nectar untuk cuci toksin pada buah pinggang, untuk bantu penapisan buah pinggang tu. Lepas tu boleh amalkan artiksi untuk lancarkan aliran darah lepas tu boleh amalkan royal jelly juga. Royal jelly untuk memecah hablo uric acid itu supaya dia mudahlah untuk keluar melalui pembuangan air kencing.
So bila doktor dah sahkan buah pinggang tu pun boleh tambah juga bipolen, sebab bipolen ni dia ada asid amino, ya. Apa-apa yang ada asid amino sebenarnya dia bagus untuk pembinaan semula sel. So bipolen memang bagus untuk buah pinggang, sebabnya vitamin B kompleks tu juga, dan pada masa sama bipolen ada asid amino yang bantu untuk pemulihan sel, ya. So dia boleh bantu pemulihan sel buah pinggang tu. Sebab tu kalau orang yang gout, dia jangan makan, dia bila orang gout, biasalah customer kita kan, Kak Wati pun mengalami juga, customer kata saya makan ubat tu hilanglah gout saya. Kan dia sebenarnya kan bukan bila sakit gout tu bukannya nak hilang gout, nak hilang sakit tu tau. Dia sebenarnya nak berawat buah pinggang tu yang sebenar-benar yang patut kita kena fikirkan lebih kena lebihkan ni hal lebih mendalam lah. Maksudnya kita kena fikirkan yang buah pinggang kita rosak sebenarnya. So buah pinggang tu yang kena dibaiki, bukan hanya semata-mata nak hilang daripada rasa sakit supaya senang nak bergerak. Gitu. So ada orang dia makan ubat tahan sakit saja untuk hilangkan gout, memang tahan sakit dihilangkan sekejap kan, tapi yang buah pinggang itu dia punya penapis tu lama-lama rosak tu makin banyak. So takut nanti lama-lama tak apa tu mengalami masalah buah pinggang pula. So that's why kita bagi penerangan pada customer, bukan hanya sekadar nak buang uric acid, tapi nak membaiki struktur dalam buah pinggang tu, makan bipolen sekali, makan bipolen, lepas tu bipropolis juga. Ya. Okey. So cerit berit, okey, apa ni? Apa punca sebenar tonsil? Ni Ustaz Aziz punya soalan ya. Apa punca sebenar tonsil? Tonsil ni sebenarnya adalah memang ada, kita ada tonsil, setiap orang ada tonsil. Tonsil maksudnya di sini mungkin pembekakan tonsil lah, betul tak? Pembekakan tonsil tu membengkak, betul tak Ustaz Aziz? Kan? Selalu orang beritahu sakit tonsil, itu menunjuk kepada pembekakan tonsil lah. Boleh jadi sebab kerana waktu bakteria. Dia macam ada biji-biji tu. Dekat kawasan tonsil dia tu kan. Sebenarnya dia membengkak sebenarnya, membuatkan dia punya laluan makanan tu akan sempit lah bila dia minum air ke, dia makan ke, sakit. Ya. So bengkak tu sebabnya kerana faktor apa? Bakteria, kuman. So dalam badan tu banyak kuman lah. Ya, so that's why kita kena makan aloe vera untuk detox toksin, sebab of course toksin ni, kuman inilah puncanya datang daripada toksin yang dalam usus kita tu. Badan kita sendiri yang create kuman tu. Badan kita sendiri yang telah mewujudkan, membiakkan kuman tu. Usus kita tu ibarat macam tong sampah lah. Bila tong sampah tak bersih kan, apa jadi? Tak buang sampah tu, kuman, ada ulat kan, ada ulat. So sama jugalah badan kita, kuman tu banyak, jadi dia akan dia akan menyerang organ-organ. So kena makan aloe vera untuk detox toksin daripada badan kita. Lepas tu boleh makan RTC untuk lancarkan aliran darah, untuk cepatlah askar-askar pergi ke tempat-tempat infected untuk lawan sendiri kuman tu. Lepas tu makan bipropolis, sebab bipropolis ni dia ada sifat anti keradangan. Anti keradangan maksudnya anti bengkakkan. So dia boleh kecutkan mana-mana bengkakkan dalam badan kita lah. Kalau untuk kes ni lah tonsil tu. Lepas tu boleh juga makan permestin. Permestin ni pun bagus untuk kecutkan bengkakkan, sebabnya dia nak menentang free radical. Badan kita ni boleh jadi sebabnya kuman ataupun free radical lah yang berlakunya bengkakkan ataupun keradangan. Ya. So kita dalam kes ni kita banyakkan suplemen yang bersifat immunity untuk menentang balik bengkakkan tersebut. Okey. Kak Waiti, ada satu soalan Kak Waiti terlepas. Soalan dia kena makan sikit sebab dia kata kalau dia makan lebih dia akan termuntah. So tu masalah usus ke soalan dia? Dia kena makan sikit. Kalau dia makan lebih dia muntah balik. Jadi Muntah. sebu. Maksudnya mungkin kerana sebu. Irritable bowel syndrome ni memang dia akan jadi seorang tu sebu. Dia maksudnya dia tak boleh makan banyak, ataupun sebabnya terlalu banyak gas lah. Terlalu banyak gas dalam perut dia, menghalang dia untuk
penuh. Sebabnya gas tu badan dia dah maksudnya perut dia tu ataupun usus dia tu dah penuh dengan gas, membuatkan dia tak boleh nak masuk. Tapi bila dia makan sikit membuatkan badan tak ada zat, tak ada pembinaan darah kan. So badan akan lesu, letih. Pergi sana sayang. Oh no. Pergi sana sayang. Sekejap, kejap ya anak ni. Sayang. Tidur. beli waffle. Sekejap. Okey, so untuk orang macam ni, okey dia kena makan aloe vera untuk detox toksin, untuk detox toksin pada usus dia lah, supaya usus dia tu boleh mengeluarkan gas yang sepatut keluar. Mungkin ada tersumbat lah dalam usus dia tu, ada polips ke kan, ada kerak-kerak najis yang lama menyekat pengeluaran gas perut dia tu, membuatkan dia disebu. Lepas tu makan RTC untuk aktifkan balik usus dia tu. Lepas tu dia boleh makan Favorite ya. Favorite lah pengganti makan. So andai kata kalau dia makan sikit, dia tak dapat nak zat, maksudnya dia tak cukup zat dalam badan dia kan, takut nanti jadi malnutrition pula kan, dia akan jadi lesu. Jadi dia makan aloe vera, dia makan Favorite untuk pengganti makan, untuk ni halah mendapatkan banyak zat pada tubuh badan dia. Nanti insya-Allah bila dia makan RTC, dia makan Favorite kan, aloe vera, so dia akan bantu untuk penyembuhan semula sistem penghadaman dia, sistem usus dia tu sebenarnya. Sebenarnya dia mesti ada masalah pada pembuangan juga ni. Bila seorang ni dia tak boleh makan sikit, dia macam nak muntah. Sebabnya dia dia ada benda tak boleh buang, sebab tu tak boleh nak masuk. Macam kita punya sinki contohnya kan, sinki kita dah penuh pinggan mangkuk, air dah banyak kan, tak boleh turun, kita boleh tak basuh lagi kan, tak boleh masuk, tak boleh basuh lagi, sebabnya selagi air tak turun kat dalam sinki tu, maksudnya ada banyak sampah-sampah dalam tu. So sama juga badan kita, dia tak boleh nak masuk lagi sekiranya ada benda tu tak boleh nak keluar, gitu. Okey. So hampir semua penyakit punca dia toksin yang tak dibuang. Betul Kak Haliza Ahmad. Okey. Soalan thalassemia Kak Wiyati, kalau orang hidap thalassemia yang kurang darah merah tu, boleh ke amalkan produk Forever? Boleh sangat kan. Boleh sangat kan Coach Lin kan. Boleh sangat. Coach Lin pun salah seorang kan yang ada history thalassemia lah. Dan sebenarnya kita ada JLT tau. JLT Kiko Kobuna nama dia, yang mengidap thalassemia. Ni Kak Bati cerita history lah ya. Selain pada kita cerita bab penyakit ni kan. Sebabnya kita ada testimoni yang hebat yang mana dia ni seorang JLT, umur dia kan pada dia ikutkan dikesan diberitahu oleh doktor dia hanya boleh hidup selama 40 tahun sahaja. Masa tu dia tak masuk Forever lagi, dia tak amalkan Forever lagi kan. Sebab apa, dia ada pengidap thalassemia, darah dia berbentuk sabit. So biasa darah berbentuk sabit ni dia tak boleh nak pegang oksigen dengan cekap lah. Sebab itulah orang thalassemia ni dia terpaksa masuk darah lagi kan, setiap bulan dia kena masuk darah baru, dan memang pertumbuhan dia terbantut sikit. Dan dia agak pil, agak pucat kan. Dia tak boleh banyak buat kerja berat, tak boleh stres ke apa, sebabnya badan dia tu tak cukup kuat dia punya darah tu. So Kiko Kubuna ni dia alhamdulillah berkat dia amalkan Forever, nak tahu tak, dengan izin Allah usia dia lanjut sampai sekarang, sampai umur dia sekarang dah 69 kalau Kak Bati kira. Sebabnya masa dia cerita tu pada usia 67, tahun 2019 macam tu kan. So sekarang dah 69 atau 70 lah harga ni dia punya umur dia. Dan masa dia cerita tu, dia cerita dekat sebuah pentas Forever Living, dia cerita, dan dia berdiri selama 3 jam untuk bagi talk tau. So bayangkan, asalnya orang thalassemia yang dikatakan hayat dia sampai 40 tahun saja, berkat dia amal produk Forever, dia boleh lanjut usianya dengan izin Allah sehingga ke umur 70, dan bukan hanya sekadar hidup, bukan hidup-hidup tapi sakit, bukan hidup sakit tapi hidup dengan cergasnya, jadi JLT juga tu. Buat Forever korang. Buat Forever jadi JLT, duit ibu-ibu, lepas tu round the world buat talk, bagi talk tentang thalassemia yang dia survive daripada thalassemia dengan produk Forever Living. So apa dia makan? Dia makan apa? Aloe vera gel 1 hari 2 botol, babe.
kan 2 hari buat satu. Orang Jepun kan memang amalan dia satu hari 2 botol ataupun 1 botol. 1 botol ataupun 2 botol. Itu amalan dia. Aloe vera gel setiap hari. Setiap hari memang 1 botol lah paling kurang. Lepas tu bee pollen. Dia makan bee pollen sebanyak 15 biji. Lepas tu bee propolis sebanyak 15 biji. Kak Wati sampai hafal ya sukatan dia. Punyanya dia jaga badan dia, punya dia nak hidup kan. Dia nak hidup lama. Dan memang terbukti. Lepas tu dia makan Forever Light. Itu memanglah zat-zat bila Kak Wati baca kan dan tengok apa yang dimakan, memang betul apa yang dimakan tu macam aloe vera, aloe vera, bee pollen, bee propolis dan Forever Light ada asid amino. Ada asid amino. Asid amino ni memang tugasnya untuk pertumbuhan sel baru. Daripada dia membina blok tisu badan kita, tapi dia juga membina sel-sel dalam badan kita. Dalam badan kita perlukan asid amino. Sebab asid amino ni adalah komponen yang kedua terbesar pada badan kita selepas air lah. Ya, air. So, sebab tu kita kena banyak makan protein untuk pembinaan sel baru. Dan asid amino ni dan produk kita dia ada protein yang dah siap dalam bentuk juzuk yang senang dipakai terus. Iaitu asid amino lah. Ada dalam aloe vera ada asid amino, Forever Light ada, bee pollen ada, bee propolis pun ada asid amino tu. Selain pada bee complex. So itulah antara testimoni daripada testimoninya memang boleh makan produk ni dan bukan hanya sekadar makan, makan dengan hidup dengan sihatnya. Tapi kena bersabarlah, kena amal lah kan ya, kena amal aloe vera gel tu. Okey, Kak Baiti dah 10.30. So saya buka lagi 2 soalan untuk Kak Baiti jawab. Satu nafas dah Kak Baiti tarik tu kan. Jangan risau, kita ada slot bersama Dr. Pau juga bulan depan. So kita selang-selang kan. So don't worry. Don't worry. Okey. So soalan tadi pasal ni saya tertinggal pasal period. Dia period tak berhenti. Boleh saya tahu period selalu lambat habis, produk apa yang sesuai? Period selalu lambat habis. Okey, ni mungkin jadi istihadah lah kan. Periodnya berlarutan kan sampai berbelas-belas hari kan ataupun sampai 1 bulan. Okey, ni memang ketaranya memang masalah kepada hormon lah ya, hormon. Kalau untuk kes yang macam ni pun Kak Wati sarankan kalau boleh untuk permulaan nak reset body kita, nak reset balik sistem hormon, kena reset pada sistem induk dia iaitu pada sistem penghadaman. Sistem penghadaman kita sebenarnya dia membentuk 90% ya atau 80% ke 90% sistem-sistem yang lain, kesihatan sistem-sistem yang lain. Sistem penghadaman kita ni kena kuatlah, kena bagus, kena sihat baru dia membentuk sistem-sistem yang lain. So that's why untuk masalah period pun kalau Kak Wati sarankan kalau boleh ambil Clean9 ya, Clean9. Even tadi Kak Wati dalam grup Telegram Clean9 pun ada salah seorang tu Kak Wati baca dia usianya dalam tak silap Kak Wati 50-an kot, 50-an. Tapi dia rasa period dia dah macam anak dara. Macam mana tu? Period macam anak dara. Maksudnya mungkin lancar lah. Lancar pengalian period dia kan. Dia tak sangkut-sangkut ke apa. Dan mungkin dia tak berlarutan lah. Dia jadi berlarutan ni sebabnya mungkin dia punya lapisan endometrium dia tu tebal sangat kan. Itu membuatkan darahnya, kapasiti darahnya banyak kan. Volume of bloodnya banyak, so itu membuatkan dia banyaklah keluar. Tu kalau jenis yang banyak sangat keluar. Tapi ada juga yang dia sederhana tapi sikit-sikit tapi lama kan. So sama juga keseimbangan hormon dia ada masalah. So dia memang ada masalah pada sistem penghadaman sebenarnya. Punca 90% penyakit kita datang daripada sistem usus. Kalau Kak Wati sendiri punya pengetahuan Kak Wati tentang usus kan, kalau orang yang ada masalah berkenaan dengan reproduktif kan, kawasan reproduktif wanita dekat dengan usus. Sebab itulah kalau kita ada wanita ni ada masalah pada sepahadaman iaitu sistem usus dia tu, terutama sekali usus besar dikotor, dia akan efek kepada sistem penghadaman sistem reproduktif dia tu. So kena makan Clean9, lepas tu dia boleh amalkan Nectar ya, Nectar sebab untuk baiki balik keseimbangan hormon dia. Lepas tu dia boleh makan RTC, teruskan makan RTC seperti dalam Clean9 tu. Boleh, lepas tu dia boleh amalkan Royal Jelly juga. Ya, Royal Jelly untuk untuk seimbangan balik hormon dia. Dan juga
dia boleh amalkan pemostin untuk seimbangkan balik hormon. So ada 4 lah benda, dan S1C ya, herpet lah kalau ni terus ambil herpet. Herpet ni memang ada nektar, lepas tu RTC, royal jelly, pemostin dan juga S1C, itu herpet untuk kesihatan kewanitaan. Tapi kena tengok juga, kena check sekiranya period tak teratur, period lambat habis tu adakah sebabkannya cyst. Setengah orang dia ada cyst membuatkan period dia tu panjang lah ya, panjang sebabnya pendarahan berlaku ya, bleeding. So adakah kalau dia ada cyst, royal jelly tu dia tukar kepada B propolis. Ya, sebabnya sifat royal jelly ni dia menumbuhkan, takut nanti dia ada tambah lagi cyst tu. Okey, semoga menjawab. Betul-betul Kak Baiti, sebenarnya untuk masalah period yang panjang ni, sebab saya ada experience, dulu period saya pun sampai 16-17 hari bila check, ada cyst di tube fallopian 4 cm dan 5 cm, macam itulah kiri dan kanan. So untuk orang yang period yang panjang, sebab kita nak suggest produk dulu kan, so better scan dulu. Takut ada cyst, royal jelly tidak dibenarkan macam Kak Baiti cakap tadi lah. Okay. So soalan terakhir Kak Baiti, cara yang betul amal atau makan aloe vera gel adalah masa perut kosong pada waktu pagi sebelum sarapan. Kalau malam macam mana pula? Okey, kalau malam boleh diamalkan sebelum tidur. Sebelum tidur, sebelum kita lelapkan mata, kita makan dulu aloe vera gel tu supaya untuk memudahkan proses hati mendetoksifikasi kita ketika kita tidur, dan nanti mudahlah membuang pada esok harinya. Sebab apa tahu? Sebab masa kita tidur kan, badan kita, hati kita akan bekerja dari pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi. Hati kita akan bekerja untuk menguraikan toksin tahu. Dan hati kita ni memang perlukan banyak zat vitamin, mineral untuk dia boleh menukarkan kepada toksin itu kepada water soluble untuk dibuang melalui bowel kita ataupun melalui kencing kita lah, kidney melalui kencing. So nak tukarkan kepada sesuatu yang boleh dikumuhkan tu, hati perlu banyakkan zat ya. So that's why kita makan aloe vera gel untuk supplykan mineral, vitamin, dan apa yang sama untuk memudahkan kerja-kerja detoksifikasi pada esok hari. So boleh makan sebelum tidur lah, sebelum tidur. Tapi andai kata, Kak Baiti sarankan juga, setengah orang kadang dia kata dia tak boleh nak makan sebelum tidur, selalu terlupa kan. Sebenarnya supplement Forever Living dia tak kisah, dia tak rigid lah, dia tak ada macam oh lah terlepas waktu tidur, tak apalah esok je lah kan. Lama-lama kita tak makan. Sebenarnya kalau kita nak makan sebelum makan malam pun boleh, tak ada masalah. Macam setengah orang dia ada ubat tertentu kan, dia ada ubat tertentu yang membuatkan dia lepas sebelum tidur tu dia ada ubat tertentu yang kena makan. So takut membuatkan banyaklah benda kan nak kena makan. So kita boleh arrange je makan aloe vera tu pada sebelum makan malam. Okey. Okey Kak Baiti, rasanya cukup kot Kak Baiti jawab ke? Kak Baiti nak jawab 1, 2, 3 soalan lagi? Hanzalah dah panggil dah tu. Itulah Hanzalah dia nak minta ditidurkan. Nak minta ditidurkan. So okey. Okey dah kot. Kak Baiti nak jawab lagi soalan atau tak? Tak ada dah kan? So kita stopkan semua soalan-soalan daripada kepada Kak Baiti. Cuba tengok tu dah 10.30. Hanzalah pun dah panggil Kak Baiti. Jadi jangan risau, jangan risau semua, sebab setiap bulan kita ada slot berselang-seli antara Kak Baiti dan Dr. Pau, antara pakar nutrisi dan doktor. So bulan depan kita akan hadirkan Dr. Pau. So kumpul soalan dan masuk chat cepat-cepat kan, supaya soalan tu boleh dijawab. Okey, Kak Baiti, anything untuk di-wrap sedikit? Nanti untuk direct. Okey. Sebenarnya
bagi siapa yang dah pernah tengok Kak Baiti punya ada Kak Baiti ada paskan video video berkenaan dengan usus kan, usus yang mana Kak Baiti situ Kak Baiti ada cerita tentang usus yang sebenarnya adalah punca segala penyakit. Memang 90% penyakit kita adalah berpunca pada usus yang kotor dan usus kita tu macam-macam lah kejadian dia. Ada diverticular, ada diverticulosis, ada ulcer ya. Lepas tu ada spasm dan itulah yang menjadikan kita datang penyakit tu. So bila kita scan ataupun tengok usus memang kita ada karakteristik. Kita ada karakteristik usus macam tu membuatkan kita ada penyakit tu. Contohnya macam tadi yang cyst tadi tu kan ataupun penyakit berkaitan dengan rahim. Kalau usus dia tu kalau biasa Kak Baiti tengoklah customer memang dia ada diverticulosis yang mana berada pada pangkal cecum. Bila pangkal cecum tu contohnya Kak Baiti Umi nak tunjukkan ni sikitlah ya, sikit untuk pengetahuan pada malam ni. Okey, contohnya alamak tak nampak kan. Kak Baiti padamkan. Kita padamkan background Kak Baiti ni. Choose picture background none. Okey. Contohnya kalau cecum ni cecum maksudnya usus yang paling bawah ni bila adanya berlaku diverticular maksudnya ada kantung-kantung yang macam ni kan wujud dalam tu kantung tu dia adalah kerana berlaku sebab apa tahu sebab dinding usus kita tu membengkak kerana kurangnya diet ataupun kurangnya serat dalam diet kita membuatkan usus kita ni bekerja keras untuk menolak najis daripada bawah naik ke atas. So lama kelamaan kita punya dinding usus kita ni membengkak. So bentuk-bentuk kantung macam ni. Bentuk kantung macam ni. So bila dalam kantung tu sebenarnya ada kuman, ada toksin ya, toksin zat beracun lah, kuman, toksin, gas. So dan kantung ni dia akan pecah. Dia akan pecah kalau benda tu berada dekat cecum contohnya, kan cecum kat bawah sini, dia akan pergi ke organ-organ yang bersekitar dengan dia iaitu kawasan reproduktif sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki masalah reproduktif lelaki lah contohnya macam prostat kan, lepas tu ketidaksuburan ya pada reproduktif lelaki, masalah kelakian lah sama juga macam perempuan. So that's why semua penyakit tu memang datang pada usus. So that's why kita kena amalkan aloe vera gel whatsoever pada kita punya suplemen, kita punya kumpulan suplemen kita, kita kena masukkan aloe vera gel. Macam mana sekalipun jangan tinggallah aloe vera gel tu. Dan aloe vera gel sebenarnya dia dah mencakupi semua. Dia ada juga detox, dia juga ada nutrisi, dia ada immunity kan. Cuma kita ambil yang lain tu untuk penambahan. Itu saja. Okey, itu saja Coach Lin. Okey, okey. So korang simpan semua soalan korang. Saya ada sediakan, sediakan link kat ruangan chat. Cuba semua tengok link dekat ruangan chat itu adalah media sosial Kak Baiti. TikTok Kak Baiti, IG Kak Baiti. So kalau ada soalan tak sempat nak jawab, so korang boleh direct tanya dekat situ, nanti Kak Baiti akan buat video dan jawab korang punya soalan. InsyaAllah Kak Baiti kata kalau sempat kan. Okey. So, okay. So terima kasih Kak Baiti, banyak sangat ilmu malam ni, banyak sangat informasi yang saya dapat dan banyak sangat benda yang diurungkai. Saya rasa lebih kot 10 soalan Kak Baiti jawab dengan satu nafas saya rasa malam ni. Sangat-sangat laju. Terima kasih Kak Baiti. Muju ambil P9 tenaga. Itulah lain macam semangat. Dah turun berapa kg guys? 6 kg. Patut laju je torpedo cakap kan. Semangat aura lain macam selepas screen night. Tahniah Kak Baiti, terima kasih banyak-banyak sudi meluangkan masa bersama tim AJL khususnya untuk malam ni. So terima kasih untuk semua dan saya nak remind juga untuk esok kita ada kelas tentang produk sebab saya nampak kat sini ada yang tanya tentang jeragat. Okay. So esok manager Niza akan cerita tentang macam mana nak singkirkan jeragat. Lepas tu dia akan cerita juga macam mana nak gunakan mask di dalam Forever. Tu best. So esok kita akan blast poster dan kita akan bagi tahu bahan-bahan apa yang korang kena sediakan. Nak cantik macam manager use,
So kena masuk kelas esok. Minta link nanti dengan tim manager masing-masing kalau diorang lambat untuk blast. Okay. So hari Sabtu ni juga nak remind juga kita ada Malaysia Rally. Okay, jangan lupa Malaysia Rally pagi tu kita ada dengan Allah, saya asyik lupa je nama dia. Siapa? JLT paling pantas. Orang Jepun tu. Siapa nama dia Kak Wati? Allah, Kak Wati. Oh ni Lupa. Hanonami apa? Honami. Honami, ya Allah. Kan? So kita ada dengan Honami. So tiket masih ada lagi. So cepat-cepat daftar dengan Honami. Kita nak tengok macam mana dia boleh jadi JLT paling pantas di Jepun. Paling pantas di Forever Living dan termuda. Lepas tu macam mana negara Jepun boleh jadi top sales nombor 1 di Forever Living. Dan juga kita ada majlis pengiktirafan untuk semua yang achieve sepanjang tahun lepas di Malaysia Rally, Singapura, Brunei. Korang kena datang dan malam tu kita ada dinner bagi yang terlibat dengan dinner. Dan esok tu, esok tu kita ada the trainer yang dibuat oleh Sifu Datuk Desmond. Dia nak ajar macam mana nak buat presentation, macam mana nak jumpa orang kan. So dia akan ajar korang dan korang wajib untuk pergi. Okay. So siapa yang tak beli tiket lagi, siapa yang tak masuk lagi, sebab julung-julung kalinya diadakan secara offline. Okay. Selama ni kita dengar online, aura tu tak sampai kan. Tapi Sifu tadi terpaksa buka lagi 100 pack untuk orang. Sebabnya seat dah tak banyak Sifu kata. So kena cepat-cepat ambil kesempatan ni. Sebab setahun pun sekali je kan. So ambil kesempatan, ambil ruang, ambil peluang ni untuk sacrifice sedikit je masa korang untuk jadi jutawan dalam Forever. Mana tahu dengan izin Allah korang bagi masa korang untuk Forever, korang bagi masa korang untuk majlis ilmu, Allah bagi korang rezeki yang berlimpah ganda ruahnya. Okay. So saya akhir di sini. Okay. So jangan lupa esok. Okay, masuk kelas, jangan lupa hari Sabtu, jangan lupa hari Ahad. Program kita agak padat, tapi insyaAllah akan berbaloi, percayalah cakap saya. So, saya minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah wal-as.